macam mana perkembangan selepas daripada PAS kan, dan pandangan Datuk sendiri mengenai kerajaan sedia ada, kerajaan baru sekarang ni yang mungkin ramai yang tak expect kan, Pakatan Harapan dengan BN. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas interview pada hari ini. Pertama sekali, kalau kita bincang tentang apa yang saya buat pasca Parti Islam se-Malaysia PAS. Pertama, saya orang berjuang, orang politik yang memperjuangkan politik Islam. Maka di mana saja saya berada, saya akan tetap membawa wacana politik Islam dan perjuangan politik Islam. Bezanya ialah pada wadah yang dibawa. Kalau dulu saya dengan PAS dan sekarang saya dengan UMNO. Itu bezanya. Adapun kerajaan yang boleh ditubuhkan, kalau ditanya tadi tentang di luar jangka, politik memang begitu sifat dia. Sesuatu yang dijangka tidak menjadi dan dia berlaku benda yang di luar jangka. Tanpa ada orang boleh jangka tertubuhnya kerajaan prihatin dengan Perdana Menterinya adalah Tan Sri Mahyudin, dan orang pun tak jangka kemudiannya Datuk Mai menjadi Perdana Menteri. Itulah politik. Tak ada satu benda yang tetap kerana ia sentiasa boleh berubah. Tetapi apa yang penting dalam perubahan ini adalah prinsip yang mesti dipegang oleh semua ahli-ahli politik. Dalam politik kerjasama ini, dia prinsip kerjasama. Islam menggariskan pada kita konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya bekerjasamalah kamu atas dasar kebajikan dan juga takwa, dan jangan bekerjasama atas dasar dosa dan juga permusuhan. Itu adalah base kita dalam semua urusan permuafakatan. Kalau PAS dulu berpakat sama ada dengan PKR, kemudian bersama dengan DAP juga, kemudian terkeluar daripada Pakatan Rakyat, kemudian berpakat pula dengan UMNO, Bersama Pakatan Nasional, dan kemudian berpakat pula dengan Perikatan Nasional. Maka begitu juga parti-parti lain mengadakan muafakat. Tapi yang penting ialah muafakat atas apa. Jadi saya berpandangan bahawa muafakat antara parti-parti pasca PRU hingga tertubuh kerajaan perpaduan adalah muafakat atas dasar kebajikan dan juga takwa. Maksudnya, kebajikan untuk rakyat. Dan juga kewajipan semua orang yang berpakat sebagai seorang Muslim untuk menjaga takwa mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah muafakat ini untuk tujuan dosa, maknanya membuat dosa, dan juga bukan untuk permusuhan. Ini suatu cara kita untuk menggabungkan parti-parti yang ada. Dan nama kerajaan perpaduan pun menarik sekali. Sama ada kita setuju atau tidak dengan terma perpaduan, tetapi yang penting perpaduan antara parti gabungan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional juga adalah satu bentuk perpaduan yang diharapkan oleh rakyat dalam negara kita. Walaupun harapan awalnya oleh Yang di-Pertuan Agong adalah untuk juga Perikatan Nasional bersama, tetapi ia tidak berlaku. Itu adalah realiti yang kita kena terima, tetapi ia adalah satu bentuk perpaduan yang perlu kita bina. Saya ingat pasca PRU yang ke-15 dan juga realiti politik baru anak-anak muda, mereka tidak mahukan pertemuan, mereka mahukan persepakatan. Bila berakhir PRU, sepatutnya semua duduk bersama untuk bina negara. Sebagai kerajaan, buat kerja sebagai kerajaan, dan sebagai pembangkang, buat kerja sebagai pembangkang. Itu yang patut kita buat. Jadi kalau kita boleh bina politik itu, negara akan jadi aman dan damai kerana semua akan dapat manfaat. Akhir sekali rakyat dapat manfaat lah. Maka bagi saya, kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini perlu kita perkasakan berdasarkan konsep tadi. Maknanya kerjasama terasa kebajikan dan takwa, dan tak boleh kerjasama terasa permusuhan dan juga dosa-dosa dan permusuhan. Kalau dulu saya sebut bahawa dalam berkerajaan, kita bimbang dengan mudarat yang dibawa oleh DAP berdasarkan pengalaman 22 bulan yang lalu. Maka bila pasca PRU tak ada satu parti yang boleh bentuk kerajaan, maka ada keperluan untuk berpakat dengan parti seperti DAP. Maka yang tinggal lagi ialah macam mana kita membuat syarat dalam kita berpadu. Dan saya yakin bahawa jika semua pihak menghormati syarat dalam perjanjian
untuk membentuk kerajaan perpaduan, negara akan jadi aman dan juga baik. Kita tidak menafikan contohnya DAP sebagai satu parti rakyat Malaysia, PKAD juga parti rakyat Malaysia, UMNO, BN dan sekutunya juga parti rakyat Malaysia. Maka keperluan untuk bekerjasama pasti ada. Jadi saya memberi harapan yang besar terhadap kerajaan baru, kerajaan paduan, untuk menyatukan rakyat mana yang boleh dan tidak mengulang kesilapan yang lama, dan bergerak untuk menyatukan semua rakyat, dan juga bergerak untuk memastikan keadilan adalah milik semua tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama mereka. Itu harapan saya lah. Dan saya lihat mukadimah itu telah dapat ditunjukkan walaupun masih baru lagi, dalam tempoh baru sekitar sebulan lebih. Saya melihat mukadimahnya ada ke arah itu, insya-Allah. Jadi kita perlu meletakkan harapan untuk ia berjaya mencapai matlamat, insya-Allah. Matlamat perpaduan kalangan rakyat. Macam mana sekarang Datuk dah bersama dengan UMNO kan, macam mana pandangan dan layanan pemimpin yang berada di PAS lah terhadap Datuk? Ya, dari sudut layanan biasalah, dalam apa keadaan sekalipun manusia ini dia ada pelbagai sudut pandang masing-masing bergantung kepada kaca mata warna apa yang dia pakai. Jadi kita tak perlu sangat ambil hirau apa yang dia kata. Kalau orang PAS, dia mungkin beza dengan PKR, PKR beza dengan UMNO, UMNO beza dengan DAP dan begitulah. Masing-masing akan melihat pada kacamata masing-masing. Bila saya meninggalkan PAS, tentulah orang PAS tidak selesa dan tidak bersetuju dengan apa yang saya buat. Tetapi orang UMNO perlu bersetuju dengan apa yang saya buat. Dan mungkin orang Trafalgar dia setuju. Jadi saya tidak mengambil berat apa yang orang kata dan apa pandangan orang, selagi mana apa yang kita buat itu adalah bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bertepatan dengan Islam. Itu dulu. Kita diajar dalam perjuangan ini, perjuangan kita Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma' dan juga Qiyas. Bukannya manusia. Manusia hanya memperjuangkan apa yang dilihat, apa yang telah ditetapkan oleh sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Maka dalam menggerakkan kerja perjuangan politik Islam, saya tidak meletakkan manusia sebagai asas dalam kita membuat keputusan dalam apa saja gerak langkah kita. Macam sekarang ni, Datuk dah jadi sebahagian pada UMNO dan UMNO juga sebahagian pada kerajaan yang bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi bagaimana hubungan Datuk sendiri dengan pimpinan amanah dulu yang berkata kita nampak amanah dan PAS macam ada gaduh besar? Ya, pertama sekali, saya dari dulu lagi, saya sebut bahawa kita beza hanya pada pandangan saja, bukan pada hubungan peribadi. Walaupun dulu saya beza dengan kawan saya daripada amanah, tetapi hubungan peribadi tak berjalan macam biasa. Bertemu, minum air dan sebagainya itu berjalan. Saya tidak pernah putuskan hubungan. Dan samalah bila saya di luar parti sekalipun. Saya harapkan semua orang bersikap sebegitulah. Parti tetap parti, itu pandangan masing-masing. Kita boleh beza, tetapi pada hubungan kemanusiaan, satu. Kedua, hubungan keimanan, hubungan agama. Itu mengikat kita semua. Maka kita boleh beza, tapi kena kekal bersaudara. Itu pandangan politik saya. Jadi, bila sekarang ini UMNO bersama dengan amanah, bersama dengan PKAD, itu perkara biasa saja sebenarnya. Bagi orang politik yang open-minded, itu biasa saja bagi dia. Boleh berhubung. Tetapi kalau yang buat agenda peribadi, bertembung peribadi, bergaduh peribadi, itu yang mungkin berat bagi diri dia. Jadi kita diajar pertembungan bukan peribadi. Itu kerana pandangan dan juga idea.